Dan apa yang berlaku, Resma ni langsung tak faham dan dia adalah orang yang buta huruf. Dia tak kenal bentuk huruf-huruf hijaiyah tu. Dan masa tu Adilah kata susah ni, kita jumpa sehari je kan, macam mana nak mengajar dia kan. Dan masa tu tiba-tiba Adilah dia dapat satu idea yang mengatakan bahawa okay, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua sebab channel Ahmad Isa dah mencecah 90,000 subscribers. Yeay! Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menyokong saya setelah 2 tahun saya membina channel ini, dan ini adalah channel kita semua. Alhamdulillah. Dan kita boleh sama-sama target cuba untuk dapatkan 100,000 subscribers sebelum akhir tahun ini. Boleh? InsyaAllah tolong kongsikan channel ini kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan yang lain. Alright? Dan ini adalah episod yang ke-90 sebelum saya memulakan pengembaraan berbasikal mengelilingi semenanjung Malaysia. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh doakan saya, semoga saya boleh istiqamah dalam membuat video ataupun istiqamah dalam edit video yang seterusnya. Sebab sekarang baru negara yang kelima, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, baru negara yang kelima. Kesemuanya ada 14 buah negara. Ada 9 negara lagi yang belum diceritakan anggaran saya dalam 200 hingga ke 300 episod. So bear with me, insyaAllah kita sama-sama berjuang untuk menghabiskan episod ini sebelum saya memulakan episod yang baru. Untuk update pengembaraan Jelajah Malaysia, saya dan tim akan update di channel lagi satu, iaitu channel Jiwa Kembara. Link saya akan sediakan di ruang description. Dengan rendah hatinya saya mengajak kalian untuk like dan subscribe channel terbaru kami, iaitu Jiwa Kembara. Sebab di situ saya akan buat live, saya akan update episod Jelajah Malaysia di sana. Baik, so tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, episod yang lepas saya dan tim kami bermalam di Baghtapur bersama dengan keluarganya Danish di Masjid Jami' Baghtapur. Dan Alhamdulillah, satu malam macam-macam pengalaman ada dekat sana. Kena ceramah, tapi dalam masa yang sama jumpa keluarga yang baik. Dia membuka sedikit sebanyak mindset saya tentang meraihkan perbezaan di antara kita sesama Muslim ataupun bukan Muslim. Alhamdulillah. Dan kami teruskan pengembaraan kami ke Kathmandu disebabkan kami nak cepat-cepat ambil pasport kami dekat kedutaan India yang dah seminggu dah kami tinggalkan kat sana, dan kami sebenarnya jalan dalam Nepal tanpa ada pasport. Don't try this at every country sebab dia akan mengundang masalah yang lebih besar kalau berlakunya apa-apa masalah. Okay, kami teruskan kayuhan ke arah Kathmandu dan jam sudah menunjukkan pukul 4 petang. Masa tu kami sangat lapar dan saya mencadangkan untuk cari masjid dahulu, dan mungkin akan ada restoran dekat sekitar masjid tu disebabkan saya pun malas nak masak dan Adilah pun masa tu keletihan, dan saya cadangkan untuk makan saja dekat gerai yang berdekatan dekat masjid. So saya pun buka Google Maps dan dalam Maps tu menunjukkan Masjid Jami' Patan. Bila sampai kat masjid tu, dekat sebelah masjid, betul-betul sebelah pintu masjid, dekat belah kiri masjid tu ada gerai makan. Dan masa tu saya kata kita masuk dululah dalam gerai makan ni, sementara abang solat kat dalam, dan abang akan tanyalah kat mana Adilah boleh solat. Dan masa tu kami pun masuk. Masa tu ada seorang wanita yang tengah menunggu pelanggan dia dekat dalam restoran tu. Dan masa tu saya dengan Adilah ni tak pandai nak cakap dalam bahasa Nepal ni, dan dia pula tak pandai cakap bahasa Inggeris. Dan masa tu kami pun sembang macam ayah itik lah. Dan Alhamdulillah dekat restoran tu dia ada gambar makanan, so kami just tunjuk je. Dan masa tu ada Momo. Kami kenal dengan Momo ni sejak kami sampai ke Kathmandu ni lah, dan kami order Momo saja sebab Momo je yang kami kenal. Saya cakap dengan Adilah, kita makan ringan-ringan dulu, lepas solat nanti barulah kita makan berat. Okay, dan masa tu Adilah bersetuju lah. Dan kami order Momo goreng masa tu disebabkan kami tak pernah rasa lagi Momo goreng. Sebelum ni hanya rasa Momo rebus. Kami cuba untuk nak makan Momo goreng. Selepas makan
Dan saya tinggalkan Adilah dekat restoran tu lah. Saya rasa selamat meninggalkan Adilah kat restoran tu, sebab yang jaga tu adalah perempuan wanita. Saya cakap tunggu sekejap dekat sini, nanti abang balik, nanti ayang pula akan solat kat dalam masjid tu, dan selepas tu barulah kita makan sama-sama. Dan masa tu Adilah bersetuju, dan saya pun masuklah ke dalam masjid. Dan masa saya masuk ke dalam masjid, dan rupa-rupanya dalam masjid tu ada madrasah untuk pelajar-pelajar lah. Masa tu saya pun terus solat Zuhur, dan masa tu saya tak solat asar lah, sebab dah nak masuk asar dah, nanti nak solat jemaah bersama-sama waktu asar. Dan saya solat dulu, dan selepas solat saya berjumpa dengan seorang jemaah masjid tu dan tanya di mana tempat yang boleh isteri saya solat. Dan masa tu dia kata tak ada, dekat sini memang tak ada. Dan itu adalah jawapan yang saya dah jangka lah, memang tak ada lah tempat perempuan tu nak solat dekat masjid dekat Nepal ni kan. Dan masa tu dia duk fikir, dia kata boleh nak solat dekat ruang asrama dekat tingkat bawah lah. Sekarang ni pelajar-pelajar tengah cuti Aidilfitri, so boleh gunakan bilik tu untuk nak bersolat. Masa tu dia bawa saya tunjuk kat bilik tu, dan selepas tu saya pun keluar daripada masjid untuk panggil Adilah lah untuk solat dekat bilik tu. Dan bila sampai je dekat dalam restoran, masa tu Adilah tengah rancak bersembang dengan makcik ni. Saya macam nak tergelak lah masa tu, macam mana dia orang ni boleh sembang ayam dengan itik tapi masih boleh memahami apa benda yang nak disampaikan. Dan masa tu Adilah kenalkan yang wanita ni bernama Resma, dan dia kata Resma ni nak belajar Al-Quran dengan Adilah. Masa tu saya kata macam mana dia ni boleh faham. Dan rupa-rupanya masa saya solat kat dalam masjid, masa tu Adilah dah mulakan langkah untuk dakwah kepada wanita ni. Rupa-rupanya wanita ni dah memeluk Islam sejak beliau berkahwin 10 tahun yang lepas. Tapi sayangnya beliau tak pandai baca Al-Quran dan tak pandai baca Al-Fatihah, apatah lagi mendirikan solat 5 waktu. Berdasarkan pemerhatian saya dengan Ustazah Adilah dekat Nepal ni, wanita-wanita di sini tak didedahkan dengan kelas-kelas pengajian seperti di Malaysia. So mereka ni hanya bergantung belajar dengan suaminya. Kalau suami dia tak ajar, maksudnya memang tak belajar lah macam mana cara nak solat dan macam mana cara nak beribadah. Dan masa tu Adilah dikeluarkan kertas untuk dia nak tulis huruf hijaiyah dan tunjukkan kepada Resma. Mungkinlah Resma ni boleh baca, dan apa yang berlaku, Resma ni langsung tak faham, dan dia adalah orang yang buta huruf. Dia tak kenal bentuk huruf-huruf hijaiyah tu. Dan masa tu Adilah kata susah ni, kita jumpa sehari je kan, macam mana nak mengajar dia kan. Dan masa tu tiba-tiba Adilah dia dapat satu idea yang mengatakan bahawa mungkin kita boleh record suara dekat handphone dia, dan dia dengar setiap hari surah Al-Fatihah yang kita baca tu, dan mungkin dia boleh solat selepas tu. Dan masa tu Adilah minta lah, kot lah dia ada telefon kan, untuk Adilah record suara. Dan dia kata handphone yang dia pakai sekarang ni tak boleh record suara. Handphone yang boleh record suara ada dekat rumah lah. Dan masa tu saya cakap, yang pergi solat dululah, sekarang ni dah nak masuk waktu asar, why nak pergi solat dulu, nanti kita sambung. Dan masa tu Adilah pun bersetuju lah, nanti selepas solat kita akan datang balik lah dekat restoran Resma ni untuk nak bantu apa yang boleh. Dan masa tu saya bawa Adilah masuk ke dalam masjid, sampailah ke bilik tempat Adilah untuk solat tu, dan saya tunggu dekat luar sementara tunggu Adilah habis solat. Dan bila Adilah habis solat, kami sama-sama keluar jumpa balik dengan Resma ni. Dan sebelum Adilah mengajar dia, masa tu saya cakap kita order dulu. Dan masa tu kami order mi goreng lah, lebih kurang macam tu lah, mi goreng, sebelum mereka mulakan pengajaran dan pembelajaran. Okay, dan Alhamdulillah masa tu selepas habis makan je, Resma ni dia ambil selendang untuk tutup kepala dia, sebab masa tu Adilah nak mengajar Al-Quran lah. Dan masa tu Adilah ajar alif, bata semua dengan Resma ni. Masa tu kami rasa memang tak sempat nak mengajar semua benda ni dalam satu-satu masa. Dan masa tu Adilah cuba juga untuk nak bantu, dan saya minta izin untuk nak masuk ke madrasah lah, disebabkan kami masih ada lagi duit raya dekat India tu. Saya rasa saya nak sumbangkan sedikit dekat madrasah. Dan masa tu saya masuk ke madrasah, saya ambil peluang untuk berjumpa dengan orang yang tengah belajar, student tengah belajar, dan ada guru tengah mengajar. Dan saya sempatlah record cara mereka menghafal goyang macam tu kan. Sama je macam dekat Thailand, dekat India, kat Malaysia pun ada juga pembelajaran yang macam tu, cara menghafal dengan cara goyang badan.
Dan waktu saya tengah record tu semua, tiba-tiba azan asar. Dan masa tu saya pun solat asar bersama-sama dengan jemaah. Dan selepas habis solat tu, saya bangun dan saya duduk dekat belakang. Dan masa tu saya nampak ada seorang lelaki yang muka dia macam orang Melayu Malaysia. Dan masa tu saya cakap, ni lepas doa ni saya nak tegur dia lah. Dan bila dah habis doa masa tu, saya pun tegur dia lah. Saya tanya, orang Malaysia? Dan masa tu dia kata, dia macam terkejut tau, disebabkan Masjid Patan ni dia terpencil, dan dia jauh daripada Kathmandu. Memang jarang lah orang Malaysia solat dekat situ. Sebab tu yang lelaki ni dia agak terkejut bila saya tegur saya datang daripada Malaysia. Dan masa tu kami pun bersembang lah, berkenalan lah. Biasalah kalau jumpa orang Melayu dengan orang Melayu kat luar negara ni, ibarat dah macam keluarga dah. Dia punya sembang tu macam dah lama tak jumpa macam tu kan. Dan masa tu dia kenalkan diri dia sebagai Tuan Amin. Dan Tuan Amin ni adalah salah seorang staff dekat Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Dan masa tu saya pun ceritalah pengembaraan kami daripada Malaysia sampai ke Nepal. Dan masa tu dia tanya, malam ni tidur dekat mana? Masa tu saya cakap, tak pasti lagi kat mana kami sampai, kami tidur lah. Tapi tak plan mana-mana lagi lah. Dan masa tu dia ajak tidur dekat rumah dia. Dan masa tu saya macam segan lah kan, orang dah ajak ke rumah ni. Saya cakap, tak apalah, segan lah, tak apalah, kita orang carilah tempat lain. Cik. Dan masa tu dia kata, tak apa, kita orang Malaysia ni kena saling bantu-membantu kan. Dan masa tu saya ni jenis orang yang tak tolak rezeki. Saya pun cakap, okey lah, boleh lah. Dan masa tu dia kata dah pergi panggil isteri, dan ikut saya balik ke rumah. Masa tu dia datang dengan motor. Dan masa tu saya terus keluar dan saya jumpa dengan Adilah lah. Dan masa tu saya cakap, ada orang Melayu, abang jumpa orang Melayu seorang ni, dan dia ajak tidur dekat rumah dia. Masya Allah, tabarakallah. Masa tu Adilah kata, bang, boleh tak kalau esok kita datang balik sini untuk nak record suara, okay? Dan masa tu saya cakap, okey, boleh kot. Sebab rumah Tuan Amin ni abang rasa tak berapa jauh daripada tempat masjid ni. Sebab dia selalu solat dekat masjid ni setiap hari lah. So mungkin tak jauh. So esok sebelum kita sambung kayuh ke Kathmandu, kita singgah dulu dekat Toranya Resma ni, Alhamdulillah. Dan masa tu kami tangkap gambar bersama-sama. Dan kami kemas dan kayuh mengikut belakang Tuan Amin lah sampai ke rumah dia. Dan masa tu bila kami kayuh, sampailah kami ke satu perumahan yang agak mewah. Rumahnya 3 tingkat, dan kawasan tu berpagar, siap ada guide sekali. Kami jarang jumpa kawasan perumahan yang 3 tingkat macam ni, yang kawasan dia bersih dekat kawasan Nepal ni. So ni kawasan-kawasan elit lah, mungkin untuk staff-staff kedutaan yang duduk dekat sini. Waktu kami sampai tu, ada seorang wanita sambut kami bernama Puan Jamiah, isteri kepada Tuan Amin. Dan masa tu dia terkejut, ada nampak saya dengan Adilah ni berbasikal dekat depan pintu rumah dia. Dan dia tanya masa tu, daripada mana? Masa tu kami jawab, kami daripada Malaysia. Daripada Malaysia kayuh basikal, dia tanya. Masa tu saya cakap, ya betul lah, daripada basikal. Daripada Malaysia lah kami kayuh basikal sampai ke Nepal. Masa tu kata, dah jom masuk. Ada makanan, ada lauk tu, jom kita makan dulu. Sambil-sambil kita makan tu, kita sembang. Kami pun masuk ke dalam rumahnya Tuan Amin ni. Dan masa tu mereka menghidangkan asam pedas. Dan masa tu Adilah kata, bang, asam pedas bang, dah lama ni kita tak makan asam pedas kan. Sejak kita dah bertolak daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, dah 5 bulan dah keluar daripada Malaysia, tak pernah makan asam pedas lagi dah selepas tu. Bila jumpa asam pedas ni, dia jadi rasa excited lah. Dan masa tu saya ajak, jomlah Tuan Amin makan sekali. Dan dia kata dia dah makan waktu Zohor tadilah. So dia suruh kami makan sambil kami bercerita. So kami punya shock, cerita dah sejam dah sebenarnya kami makan sambil bercerita tu. Dan bila dah habis makan tu, Tuan Amin kata dia nak tunjukkan bilik untuk kami tidur malam ni. Dan masa tu dia bawa saya dengan Adilah ni ke tingkat 2, iaitu bilik anak dia lah, bilik kosong dan bilik tetamu. Dan masa tu dia tunjuk bilik, Masya Allah, tabarakallah, macam hotel 5 star. Masa tu rasa macam bersyukur sangat, disebabkan sebenarnya kami hanya plan tidur dalam kemah, tidur dekat tepi jalan, kat semak, kat masjid. Tapi tiba-tiba Allah bagi tidur dekat katil empuk dalam aircon ni. Seronok dia, rasa bersyukur dia terlalu tinggi. So mungkin ini adalah hikmah disebabkan Adilah dia cuba untuk nak mengajar Resma baca Quran, dan saya menyampaikan sedikit sumbangan dekat madrasah tu. Wallahualam, mungkin di situ Allah hantar Tuan Amin ni untuk offer kami tidur dekat rumah dia. Alhamdulillah. Dan malam itu kami tidur dekat rumah Tuan Amin. Alhamdulillah. Okey, dan pada keesokan pagi, Tuan Amin ajak saya solat subuh bersama-sama dekat Masjid Patan. Dan selepas solat, kami pun balik ke rumah Tuan Amin. Dan Adilah mengemas dan sempat untuk membasuh baju dahulu sebelum nak memulakan perjalanan. Dan Alhamdulillah, masa tu semuanya selesai, baju semua dah habis dibasuh dan tinggal nak jemur je lah. Jemur tu kami jemur sekejap lah dekat luar masa tu. Dan masa tu Puan Jamiah ni ajak bersarapan. Dan masa tu dah makanan semua dah disediakan.
kan. Dan masa tu Puan Jamiah masak nasi lemak. Ni setiap kali kami pergi ke tempat Melayu ataupun kat kedutaan Malaysia, memang akan ada nasi lemak. So alhamdulillah pagi tu kami dapat makan nasi lemak. Bolehlah mengubat kerinduan yang dah lama tak balik ke Malaysia ni kan. Alhamdulillah. Waktu kami makan tu, kami sempat bersembang lagi lah dengan Puan Jamiah, dengan Tuan Amin. Dan masa tu Puan Jamiah dia sempat lagi berpesan kepada Adilah. Dia kata kalau penat baliklah naik kapal terbang. Sebab dia risau dengan Adilah, dengan badan dia kecil macam tu, kayuh nak sampai ke Mekah ni. Dia kata Mekah ni tak dekat, Mekah ni jauh lagi. So rehat-rehat lah, dia kata balik rumah lah. Dia risau akan keselamatan saya dengan Adilah lah. Dan masa tu Adilah kata tak apa, doakan kami semoga kami dilindungi sehingga sampai ke Makkatul Mukarramah. Dan masa tu Puan Jamiah dia kata mereka ni ada banyak baju-baju sejuk. Masa tu dia tanya kami ada baju sejuk tak? Kami kata windbreaker je lah. Dan dia ada baju tebal. Masa tu dia bagilah kepada kami beberapa helai baju. Dan masa tu memang tebal lah baju tu, memang tak muat dalam beg. So kami ikat je lah baju tu dekat atas basikal. Okay, alhamdulillah. Dan selepas tu kami bergambar bersama dengan Puan Jamiah dan Tuan Amin ni sebelum kami memulakan penggambaraan. Selepas tu kami pun teruskan kayuhan. Dan sebelum kami kayuh ke Kathmandu, kami singgah restorannya Resma. Dan masa tu Adilah rekod suara dia baca surah Al-Fatihah, baca surah Lazim untuk dia dengar setiap hari. Mungkin dia boleh mulakan solat dengan mendengar dan ulang balik apa benda yang Ustazah baca. Okay, dan selepas itu kami pun teruskanlah kayuhan sehingga ke Kathmandu. Bila sampai Kathmandu, kami tak terus pergi ke Hotel Pushkar, tempat yang kami menginap sebelum ni. Kami terus pergi ke kedutaan India masa tu untuk nak ambil pasport sebelum kami kembali ke Hotel Pushkar. Dan alhamdulillah kami dapat visa India lagi untuk masuk ke India kembali. Dan selepas ambil pasport tu, kami balik ke Hotel Pushkar. Dan masa tu Amirul dia kata kita tak jumpa lagi ni kedutaan Malaysia dekat Kathmandu ni. Amirul minta tolong saya untuk hubungi pegawai dekat sana lah. Dan masa tu saya pun pernah hubungi dengan salah seorang pegawai dekat kedutaan Malaysia di Kathmandu ni bernama Tuan Farid. Dan Tuan Farid ni dia adalah orang yang suka panjat gunung lah. Masa tu ada orang memperkenalkan dia kepada saya lah. Dan masa tu kami merancang sama-sama untuk pergi ke kedutaan. Dan kami berjumpa dengan Tuan Farid masa tu, dengan Tuan Fadil. Tuan Fadil ni adalah first secretary masa tu. Dan masa tu Tuan Fadil dia kata jomlah pergi ke rumah dia sebab dia nak buat makan-makan, majlis makan-makan untuk kami dan memperkenalkan kami dengan rakyat-rakyat Malaysia yang ada dekat Kathmandu ni. Dan masa tu kami pun rasa gembira lah kan, sebab dah lama tak jumpa masyarakat Melayu ni. Malam tu kami pergi ke rumah Tuan Fadil ni lah. Dan alhamdulillah kami berkenalan dengan semua staff-staff dan keluarga staff-staff yang ada dekat Kathmandu ni. Alhamdulillah. Dan selepas itu saya tanya Amirul, what's next? Apa projek selepas ni? Dan Amirul kata dia nak kena pergi ke Lucknow untuk berjumpa dengan sahabat dia yang bernama Farid, yang dah lama dia sebenarnya dah plan untuk nak pergi ke Lucknow. Daripada Muzaffarpur lagi dia nak pergi ke Lucknow dan tak nak masuk Nepal sebenarnya. Tapi disebabkan saya ajak dia masuk ke Nepal ni, menyebabkan dia tangguhkan untuk berjumpa dengan Farid ni dekat Lucknow. Dan masa tu Amirul plan untuk nak cross ke border Birganj balik. Dan saya dan Adilah plan untuk nak terus ke kedutaan India lah. Maksudnya kami terus cross dekat border lain yang bernama Banbassa. Dan masa tu kami pun berpecah. Amirul dia ambil taksi ataupun bas pergi ke Birganj. Dan masa tu saya dengan Adilah plan untuk nak berbasikal, tapi ada 700 km lagi, so sangat jauh. Dan kami plan untuk naik bas je. Dan masa tu saya pergi survey boleh tak basikal naik atas bas. Dan alhamdulillah ada bas yang ada ruang dekat atas bumbung tu untuk nak letak basikal. Alhamdulillah. Dan masa tu kami pun teruslah naik bas sampailah ke border Banbassa. Alhamdulillah. So episod yang akan datang saya akan cerita kisah kami dekat India 2.0 kali kedua. Sebelum ni kami dah masuk India, so kami masuk Nepal, kami masuk ke India lagi selama sebulan. Masa ni lah ada pengalaman pergi ke Taj Mahal, pengalaman tidur bersama-sama dengan lembu. So ada banyak kisah-kisah yang menarik lah India 2.0 ni. Nanti insyaAllah saya akan cerita di episod yang akan datang insyaAllah. Sehingga sini saja untuk kisah kali ini. Dan sedikit hikmah daripada saya, apa yang kita tanam kita akan tuai.
kalau kita tanam benda yang positif, kita akan tuai benda yang positif. Dan begitulah sebaliknya, kalau kita tanam perkara yang negatif, insya-Allah kita akan tuai hasil yang negatif. So teruskan menanam nilai-nilai positif dalam diri kita, insya-Allah, sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe dan klik like untuk video ini, dan share ke semua media sosial anda, dan tinggalkan komen anda di ruangan komen. Dan insya-Allah next episode saya tak janji untuk nak komit setiap hari Jumaat, tapi doakan semoga tim kami dipermudahkan segala urusan untuk kami keep on update episod yang seterusnya, insya-Allah, sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.